Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1. Minta murid-murid membuka buku teks muka surat 114 bahagian Sirah. Tajuk kita pada hari ini ialah kelahiran kekasih Allah. Siapakah dia yang dimaksudkan dengan kekasih Allah? Jadi mari kita baca dan fahami. Mula-mula kita akan tengok biodata kekasih Allah. Biodata ni maksudnya maklumat tentang diri siapakah yang dimaksudkan dengan kekasih Allah. Yang pertama sekali, nama kekasih Allah ialah Muhammad bin Abdullah. Iaitu Muhammad ini Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, tarikh lahir baginda ialah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan baginda, tempat lahir baginda ialah di Mekah. Baginda, bangsa baginda ataupun keturunan baginda ialah Arab Quraisy. Kemudian kita akan tengok pula salasilah. Salasilah ni maksudnya susur galur keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok gambar rajah ni, yang pertama sekali kita tengok sebelah ayah baginda. Okey, datuk Nabi Muhammad sebelah ayahnya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni telah berkahwin dengan nenek Nabi Muhammad yang bernama Fatimah. Maka lahirlah ayah Nabi Muhammad yang dinamakan Abdullah. Kemudian kalau kita tengok sebelah ibunya pula, ibu sebelah Nabi Muhammad SAW, datuk Nabi Muhammad sebelah ibunya bernama Wahab, dan datuknya telah berkahwin dengan neneknya yang bernama Barrah. Okey, kemudian mereka dikurniakan anak perempuan yang bernama Aminah, iaitu ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdullah telah berkahwin dengan Aminah, maka lahirlah Nabi Muhammad SAW. Okey, ini adalah susu galur ataupun keturunan salasilah Nabi Muhammad SAW. Okey, kalau tengok soalan sini, apakah peristiwa yang membuktikan kelahiran seorang Nabi? Jadi kita akan belajar dalam muka surat seterusnya. Sekarang sila buka muka surat 115. Sambungan daripada kisah kelahiran kekasih Allah itu, tengok yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang dimaksudkan dengan sebagai kekasih Allah. Berita kelahiran Nabi Muhammad SAW telah dinyatakan di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum kelahiran baginda lagi. Cakapnya istimewanya Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala dah beritahu siap-siap dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum ni akan kelahiran baginda sebagai penutup segala Nabi. Peristiwa kelahiran baginda amat ditunggu-tunggu. Sebab orang dah tahu yang akan lahirnya seorang Nabi penutup segala Nabi-Nabi yang lain. Pada malam sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ibunya Aminah melihat cahaya yang amat terang menyinari seluruh istana di negara Syam. Ini salah satu keistimewaan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum baginda dilahirkan oleh ibunya telah melihat cahaya yang amat terang, seolah-olah gembira untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan daripada keturunan yang amat dihormati di Mekah kerana mereka merupakan golongan pemimpin dan bangsawan. Bani Quraisy ni adalah bangsa yang dipandang mulia oleh masyarakat Arab pada masa tersebut kerana mereka merupakan golongan pemimpin dan bangsawan. Bangsawan ni orang yang mempunyai status kehidupan yang tinggi di dalam masyarakat. Mereka juga pemegang kunci Kaabah
dan sering memberikan makanan kepada tetamu yang mengunjungi Kaabah. Ni kalau orang zaman dahulu, orang masa Arab dekat Mekah pada masa tu, mana-mana bangsa ataupun keluarga yang memegang kunci Kaabah, maka mereka dipandang mulia oleh masyarakat pada masa tersebut. Jadi bangsa Quraisy ni adalah pemegang kunci Kaabah, dan mereka juga sering memberikan makanan kepada sesiapa yang mengunjungi Kaabah pada masa tersebut. Sambungan muka surat 116. Sebelum kelahiran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang anak yatim. Dimasukkan anak yatim ialah yang tak ada ayah, dia telah meninggal dunia. Bapanya meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan. Sedih Nabi Muhammad ni tak pernah berjumpa dengan ayahnya, kerana baginda masa ayah dia meninggal tu, baginda masih dalam kandungan mak dia. Apabila dilahirkan, datuknya Abdul Muttalib membawa baginda ke Kaabah dan menamakannya Muhammad, bermaksud yang terpuji. Nama itu tidak pernah digunakan dalam masyarakat Arab pada ketika itu. Hebat Hatta nama Nabi Muhammad pun tak pernah lagi ada orang Arab nama Muhammad. Baginda lah satu-satunya yang diberikan nama Muhammad, bermaksud yang terpuji. Selepas kelahiran, sebagaimana adat masyarakat Arab. Ni adat ni apa perbuatan orang Arab bila lahirnya seorang baby. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibesarkan di sebuah perkampungan bernama Bani Sa'ad. Maksudnya Nabi Muhammad tu bila dia dilahirkan duduk seminggu dengan mak dia yang sebenar, dengan Aminah, kemudian dia dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Di sana baginda disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Itu nama sebenarnya Halimah binti Abi Zu'aib. Halimatus Sa'diyah ni bukan ibu kandung Nabi Muhammad, tapi Halimatus Sa'diyah ni lah yang telah menyusukan Nabi Muhammad semasa Nabi Muhammad masih kecil. Udaranya yang segar membantu tumbesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sihat. Ni tujuan orang Arab pada masa tu. Mereka percaya bila seorang baby tu dibawa ke perkampungan, udara perkampungan tu yang bersih, yang segar akan membantu seorang kanak-kanak itu untuk menjadi lebih sihat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kanak-kanak yang disayangi dan disenangi kerana akhlak baginda yang mulia. Ini sebab Nabi Muhammad masa kecil lagi, masa kanak-kanak lagi, orang pun dah suka, dah sayang sebab perangai baginda yang sangat baik. Keberkatan juga telah melimpahi kehidupan penduduk kampung sejak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkatan ni maksudnya banyak sangat kebaikan yang Allah Taala telah bagi pada penduduk kampung di Bani Sa'ad tu sejak Nabi Muhammad dibawa ke sana. Contohnya tanah menjadi subur, kemudian binatang-binatang Halimatus Sa'diyah sebelum ni kurus-kurus, tak sihat, semua jadi sihat dan gemuk. Kemudian Halimatus Sa'diyah sebelum ni seorang yang miskin menjadi senang berkat kerana adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pula kepentingan penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perkampungan. Ni apa pentingnya, apa tujuannya? Yang pertama, udara dan budaya hidup sihat. Maksudnya sihat tubuh badan dan membentuk jati diri. Pertama sekali bukan sahaja udara yang segar dengan pokok-pokok yang hijau yang akan bantu Nabi Muhammad dan kanak-kanak menjadi lebih sihat. Malah kalaulah di bandar ni mungkinlah ada perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Jadi di kampung ni tak ada benda-benda tersebut. Jadi dia akan membantu menjadikan kanak-kanak tersebut lebih berakhlak mulia. Kemudian suasana kampung akan menjadikan seorang kanak tu fasih dalam berbahasa Arab yang betul. Jadi bila bahasa Arab ni ada bahasa ammi, bahasa pasar dan juga bahasa fushah, bahasa yang orang kata yang asli dalam bahasa Arab, pure bahasa Arab. Jadi dengan adanya mereka di perkampungan tu, mereka akan lebih fasih dalam bahasa Arab. Wallahu alam. Okey, baik murid-murid, untuk seterusnya
kita nak guna buku aktiviti P, ya, tugasan kerja buat kita yang seterusnya. Buka muka surat 120. 120, Okey, hari ni kita nak jawab kuis. Okey. Keluarkan pensel dan pemadam kamu, siap-siap. Okey, keluarkan pensel dan pemadam. Okey, sedia? Ustazah akan bacakan soalan. Kamu pilih jawapan, Baik. Kita tengok satu persatu, Arahan dia cakap bulatkan jawapan. Baik, mari kita bulatkan jawapan. Sebelum tu kamu tengok contoh. Okey, nampak contoh? Contoh nombor 1. Soalan dia sekian. Apa jawapan dekat tempat kosong tu? Okey, kita nak letak jawapan A ke? Ataupun B? Ataupun C? Dekat contoh ni, dia bulatkan semua ke dia bulatkan salah satu sahaja? Dia bulatkan satu je. Nampak? Okey? Jadi sama juga kat sini. Okey, Ustazah bacakan, Nombor 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Okey, Ustazah ulang balik soalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Okey, apa jawapan kat sini? A, 12 Rabiul Akhir. B, 12 Rabiul Awal. C, 1 Muharram. Mana satu jawapan dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada A, 12 Rabiul Akhir tahun gajah, ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada B, 12 Rabiul Awal tahun gajah, ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada C, 1 Muharram tahun gajah. Baik, mana satu jawapan? Tadi dah dengarkan penerangan kisah kelahiran Nabi. Okey, kamu bulatkan sendiri. Ustazah tak nak bagi jawapan. Kamu ingatkan semula yang tadi. Baik. Dah? Bagus. Nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Antara tanda kenabian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan termasuklah A, cahaya terang menyinari istana-istana di Syam. B, kemarau panjang melanda. Kemarau ni maksudnya kering kontang, negara kering kontang. Panas, cuaca yang terlampau panas menjadikan negara itu kering. Ataupun C, berlaku banjir besar. Okey, ingatkan semula apa tanda-tanda kenabian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Ustazah ulang balik. Antara tanda kenabian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan termasuklah A. Apa dia? Ni. Mana satu? A ke B ke C? A, cahaya terang menyinari istana-istana di Syam. B, kemarau panjang melanda. C, berlaku banjir besar. Okey, bulatkan. A ke B ke C? Okey. Soalan nombor 3. Nama Nabi bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama A, Wahab. B, Abdul Muttalib. C, Abdullah. Ustazah ulang.
bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ehem. Apa Ehem tu? A. Wahab, B. Abdul Muttalib, C. Abdullah. Mana satu? Bulatkan dengan pensel. Okey, bulatkan macam contoh tadi ni. Okey. Nombor 4, last kali. Soalan nombor 4. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan di perkampungan supaya Ehem. Okay, saya ulang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan di perkampungan supaya A. menjadi anak angkat, B. fasih berbahasa Arab, C. dilindungi daripada musuh. Agak-agaknya apa jawapannya ya? Kenapa Nabi Muhammad disusukan di kampung? A. menjadi anak angkat, B. fasih berbahasa Arab, C. dilindungi daripada musuh. Okey, dah jawab semua? Dah bulatkan jawapan? Baik. Kita teruskan muka surat sebelah. Okey, baik. Muka surat 121. Okey. Ustazah nak buat yang bawah Yang atas sini tak apalah. Okey. Baik, yang bawah. Dia dah bagi jawapan. Nampak? Ada 3 kotak. 1, 2, 3. Kotak yang pertama, dengar betul-betul. Kotak yang pertama, jawapan yang dia bagi, keturunan mulia. Keturunan mulia. Keturunan mulia. Kotak yang kedua, jawapan yang dibagi, Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Kotak jawapan yang ketiga, yatim. 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 Okey. Ustazah akan bacakan yang ini, jawapan kamu pilih. Okey? Kat sini ada garisan kosong, kamu kena pilih jawapan antara 3 ni. Tuliskan di garisan ni. Faham? Bagus. Baik, Ustazah baca ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai anak apa? Ehem. Pilih. Mana jawapan tadi? Yang ketiga, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ehem. Merupakan apa? Mana jawapan tadi? Pilih antara 3 ni Okey, yang terakhir, ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu siapa? Ehem. Siapa nama ibu susu Nabi Muhammad? Ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Ehem sangat menyayangi baginda kerana akhlaknya yang mulia. Okey? Baik. Nanti hantar 2 gambar 2 muka surat ni Baik, sekian dari Ustazah. Itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Okey. Selamat mencuba semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.